Assalamualaikum, bersama saya Faris Fuad dalam BHTV. Minggu ini kapsul EPL kita menjemput Timbalan Presiden MUFC Malaysia Encik Nik Syafiq Hadari. Nik Zulkifli Ya, saya. Panjang nama dia. Macam Manchester United Football Club sama lah. sama nama. Sama dah. Okey, minggu ini kita nak memberi fokus kepada transfer update lah. Sedang memandangkanlah Timbalan Presiden MUFC kena cerita United dulu lah. Boleh, memang saya memang nak cerita pun. So baru-baru ini Jose Mourinho ada mengatakan dia mengalu-ngalukan Zlatan Ibrahimovic untuk kembali ke United. So macam mana komen? Sebagai seorang penyokong, saya amat gembira sekiranya Zlatan menyambung ataupun menandatangani kontrak baru untuk terus kekal bersama United lah. Kita tahu walaupun beliau sudah berumur 36 tahun, walaupun mungkin baru pulih daripada kecederaan ligamen lutut yang serius, tapi kualiti yang ada pada Zlatan akan dapat membantu ataupun menguatkan jentera serangan mana-mana pasukan sekalipun. So di situ ada keperluan lah sebab kita semua sedia maklum Lukaku dah masuk United. Kita lihat beliau tidak akan digunakan sebagai kesebelasan utama. Macam mana? Okey, mungkin dari segi ini Zlatan sendiri pun pasti sedar maknanya selepas beliau memutuskan untuk tidak menerima tawaran pada LA Galaxy untuk terus kekal bermain dalam top level, beliau pasti sedar dengan bila United sudah pun membelanjakan 75 juta pound untuk membeli seorang penyerang yang lebih muda. Betul. Yang beliau bukan lagi automatic choice. Sekiranya lah pun beliau kekal bersama United. Tapi saya rasa Zlatan pasti lebih faham isu ini dan beliau pasti yang sedar yang tetapi walau bagaimana sekalipun kemasukan Zlatan kalau ada nanti pada penghujung musim saya pasti akan dapat membantu menambah baik barisan serangan United. Itu kita cerita kemungkinan Zlatan Ibrahimovic. Kalau sekarang ni yang dah confirm Lukaku, ada yang mengatakan dia akan mengetepikan Rashford. Mungkin Rashford akan berpindah ke pasukan lain. Ada risiko kat situ. Buat masa sekarang saya tidak rasa sebagai seorang penyokong United sejak beliau kecil sebagai seorang yang dilahirkan di Manchester, Rashford ada terfikir untuk meninggalkan United pada masa sekarang. Walaupun mungkin dengan pembelian Lukaku dan mungkin juga kalau Zlatan pun datang balik nanti tempat Rashford secara logiknya akan terjejas, tapi sebagai seorang pemain profesional yang saya pasti Rashford juga seorang yang versatile dan boleh bermain di bahagian sayap, boleh bermain sebagai penyerang utama dan juga boleh membantu penyerang utama sebagai pemain nombor 10. Rashford akan ada mempunyai tempat dalam United. Dan kalau kita tengok statistik pada musim lepas sekalipun, Rashford merupakan antara pemain yang paling kerap digunakan oleh Mourinho. Walaupun mungkin beliau tidak bermula sebagai pemain utama, Rashford adalah pemain yang akan sering dimasukkan oleh Mourinho ketika saat United memerlukan sengat di bahagian serangan. Okey, striker dah cerita. Kita tengok United pun dah beli Lindelof seorang centre back. Sekarang ni midfield masih tidak membeli sebarang player. Kita tengok kita ada Herrera, kita ada Pogba, kita ada Fellaini. Cukup ke? Sebenarnya keperluan untuk United mendapatkan seorang central midfielder yang baru sebenarnya bergantung pada formasi apa yang mahu digunakan Mourinho menjelang musim baru nanti. Kita tahu yang United mempunyai Pogba, mempunyai Herrera dan juga mempunyai Fellaini yang boleh digunakan untuk sesetengah taktik tertentu. Tapi Michael Carrick kita tahu sudah berusia 36 tahun, ketua pasukan United sekarang, dan mungkin paling banyak pun kalaulah beliau bebas pada tidak boleh bermain setiap tidak boleh bermain setiap minggu. Kalau dapat 20 game beliau start pun saya rasa sudah satu angka yang bagus. Jadi atas keperluan itu saya rasakan seorang pemain tengah diperlukan lagi untuk United buat masa sekarang. Mungkin siapa yang menjadi pilihan ketika ini? Mourinho dalam laporan kita semua boleh baca beliau mahukan Eric Dyer ataupun Nemanja Matic tapi mungkin atas persetujuan harga yang sukar untuk dirunding bersama kelab asal mereka, United masih lagi dalam proses mencari pemain yang sesuai. Jadi pada saya secara peribadinya saya lebih mahukan Eric Dyer atas faktor usia. Walaupun mungkin beliau tidak mempunyai pengalaman yang luas seperti Matic, tapi Eric Dyer seorang pemain England, seorang pemain tempatan muda dan juga mempunyai skill flair yang saya rasa lebih bagus pada Matic. Tapi ada yang mengatakan beliau seolah-olah dikatakan overpriced. So macam mana? Kalau over 50 tu berbaloi ke beli? Dalam isu overpriced dalam transfer market sekarang yang semua orang tahu, highly inflated, massively inflated in fact kan. Harga untuk membeli seorang pemain Inggeris dari pasukan yang baru saja menamatkan liga di tempat kedua, lebih 50 juta saya rasa harga yang perlu dibayar oleh United. Jadi sekiranya Eric Dyer ataupun Nemanja Matic sekalipun betul-betul diperlukan, wang itu harus dikeluarkan jugalah. Okey, tadi ada sebut inflated market Kita tengok Chelsea pun ada beli seorang midfielder iaitu Bakayoko, 40 million. Tetapi muda lah, tak silap saya lebih muda mungkin daripada Eric Dyer ataupun lebih kurang sebaya lah, lebih kurang. So di situ berbaloi ke untuk Bakayoko ni?
Dalam isu ini saya rasa Chelsea walaupun wang 40 juta tu kelihatan banyak, tapi dalam keadaan market yang sangat inflated sekarang, saya rasa untuk seorang pemain 22 tahun yang baru saja menjalani satu musim yang gemilang bersama Monaco, muncul juara Liga Perancis dan juga mara ke separuh akhir Liga Juara-Juara, saya rasa wang itu adalah satu amount yang berbaloi. Tambah lagi pula Bakayoko, seorang pemain orang kata tireless midfielder dengan fizikal yang bagus, sangat sesuai untuk Liga Perdana Inggeris. Saya rasa Chelsea sudah pun membuat satu pelaburan yang sangat-sangat bagus untuk beliau. Ini situasi ini seolah-olah memberi ruang kepada Nemanja Matic untuk berpindah ke United. Saya harap begitu sebenarnya. Dengan kehadiran Bakayoko, kelihatan Matic ni seperti sudah jadi satu surplus to requirement lah sebenarnya kan. Dan saya harap itu akan memberi ruang supaya Chelsea lebih terbuka untuk mengadakan rundingan, mendapatkan harga yang sesuai dengan United dan sekaligus dapat memantapkan juga barisan tengah United pada musim baru ni. Ada lagi satu isu mengaitkan dengan Chelsea. Sebelum ini manager dia mengatakan, Antonio Conte mengatakan dia tidak akan menggunakan khidmat Diego Costa. Tapi sampai sekarang masih belum membeli seorang striker. Ada dekat situ mungkin timbul isu panic buy. Kemungkinan besar akan timbul kerana satu kesilapan yang saya rasa tidak patut Conte lakukan adalah beliau memaklumkan kepada Costa yang dia tidak perlukan lagi. Ya, Costa tidak diperlukan lagi menerusi pesanan SMS terlalu awal saya kira. Kerana mungkin ketika itu Conte terlalu yakin dan beliau boleh mendapatkan Lukaku dan sebaliknya yang berlaku. Jadi sekarang ni dalam keadaan panik sebegini, Chelsea masih belum menandatangani setakat hari inilah kan. Masih belum menandatangani mana-mana penyerang utama. Jadi pasukan-pasukan yang aware mengenai hal ini pastinya tahu yang Chelsea dalam keadaan desperate dan akan menggunakan harga yang sangat tinggi bagi setengah penyerang. Dan kalau kita tengokkan dalam pasaran sekarang, tidak banyak penyerang yang boleh dibeli ataupun available to buy. Ya, kalau kita tahu mungkin ada 2-3 pemain lagi yang masih dalam pasaran seperti Alvaro Morata, Andre Belotti dan sebagainya. Tapi semua kelab menetapkan harga yang tinggi sangat mahal, walaupun mereka sebenarnya tidak diperlukan seperti mana kes Morata di Madrid. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Cik Nick Syafiq sama-sama. Atas sanggup meluangkan masa bersama BHTV hari ini. Okey, sekian saja laporan kapsul EPL minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.